Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi kita dah sampai kepada topik mansubatil asma'i dalam matan ajrumiyah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa 'ilmi wa laja'tu ila hawlika wa quwwatika wa 'ilmika ya dzal quwwatil matin. Wa la musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ilmi sayyidis salihin fid darain amin. Al-anqal bab mansubatil asma'i. Jadi kita dah lepas semua topik yang berkaitan dengan marfu'at. InsyaAllah kita sambung kepada topik mansubat pula. Okay, babu ini ialah pada bab yang menerangkan tentang mansubat dalam isim. Dia al-mansubat tu 15. Mansubat ada 15. Wahia, dan dia mansubat tersebut ialah maf'ulun bihi. Ia pertama. Wal masdaru masdar. Okay, jadi masdar ni ialah nama lain bagi maf'ulun mutlaqun. Maf'ul mutlaq. Okay. Kemudian yang ketiga, zarful zamani wa zarful makani. Okay. Ataupun nama lain kita sebut maf'ulun fihi. Okay. Jadi maf'ulun fi ni dia menceritakan tentang ataupun menerangkan tentang masa pada sesuatu isim tersebut, ataupun dia menerangkan tentang keberadaan tempat, posisi. Okay. Jadi masa ialah zaraf zaman, makan tempat ialah zaraf makan. Alright. Wal halu, kemudian hal. Hal ialah isim yang menerangkan tentang sesuatu yang sama-sama daripada keadaan. Sebenarnya dia explain tentang situasi keadaan ataupun situasi sesuatu dalam ayat tu lah, dalam jumlah tu. Dia explain apa yang berlaku pada jumlah ataupun isim mufrad ataupun isim sebelum tu. Alright. Kemudian tamyiz. Tamyiz dia menerangkan tentang nisbah. Nisbah kadar pada sesuatu isim ataupun isim lah. Okay, dia menerangkan sesuatu yang sama-sama dari sudut nisbah ataupun kadar yang ada pada satu jumlah tersebut. Kemudian mustasna. Mustasna ialah pengecualian yang ke-6 lah kan. Mustasna dia ayat pengecualian. Kemudian isim la. Isim la dia explain tentang la ni dia maksudkan la an-nafiyatul lil jinsi. Fungsi dia sama macam inna, cumanya isim la ni ada yang keadaan bentuk mabni dan ada keadaan bentuk mu'rab. Kalau mu'rab kita i'rab mansubun lah. Kalau mabni dia mabni ala ma rufi'a amma yurfa'u bihi. Kemudian munada. Munada ke-8. Munada dia menerangkan tentang ataupun topik yang menceritakan tentang seru. Okay, isim seru yang masuk padanya adatun nida ataupun huruf nida, huruf yang digunakan untuk seru. Okay, kemudian wa maf'ul li ajlih. Maksudnya dia terangkan sebab apa. Contohnya qama zaidun ikraman li muallimihi. Telah berdiri oleh Zaid kerana jadi maf'ul ajli ni dia explain sebab apa Zaid berdiri. Sebab ikraman kerana ingin memuliakan muallimihi, gurunya. Jadi ikraman ialah maf'ul ajli. Itu sedikit contoh li ajli. Kemudian maf'ul maha dia explain tentang makna bersama. Ataupun sebenarnya dia lebih kepada ada huruf waw ma'iyah. Waw yang dengan makna bersama, bukan waw yang makna dan. Okay. Jadi selepas
jatuhnya isim tu selepas waw ma'iyah, jadi isim selepas waw ma'iyah tu jadi maf'ulun ma'ah. Okay, dan hukumnya mansub lah sebab topik kita mansub kan. Wa khabaru kana wa akhawatiha, jadi ini topik ni telah lepas. Maksudnya khabar kana kan, kana marfu'kan isim, menasabkan khabar. Wa ismu inna wa akhawatiha. Okay, jadi khabar kana dengan ismu inna wa akhawatiha ni sekali kan, nombor 10. 10 ke? Sekejap, saya tersilap kira lah. Munada 8 kan, ismula 7, munada 8, maf'ul ajli 9, maf'ul ma'ahu 10, khabar kana akhawat, ismu inna wa akhawat 11. Lepas tu tabi'ul mansubi, tabi' bagi mansub. Tabi' yang kita telah bincangkan baru-baru ni, iaitu wahwa arba'atu asya', ada 4, iaitu na'at. Okay, jadi na'at ni kategori yang ke-12, ataf 13, taukid badal 15. Okay, jadi cukuplah khamsata asyar yang dia nyatakan ni. Okay, jadi keseluruhannya ada 15. Jadi insyaAllah kita masuk pada topik yang pertama dulu, iaitu maf'ulun bihi. Okay, jadi maf'ulun bihi seperti yang telah maklum, dia ialah dengan makna mangsa. Okay, dia mangsa pada sesuatu perbuatan. Dan maf'ulun bihi ni mestilah dia tu, amal dia tu fi'al ataupun wasaf pun sifat musyabahah kan, yang beramal lah, yang beramal amal fi'al. Okay, jadi amal dia mestilah salah satu daripada mereka tu lah. Jadi maf'ulun bihi ialah mangsa ataupun isim yang diperlakukan perbuatan ke atas dia. Okay, contohnya doroba Zaidun Amron. Doroba ialah fa'al, Zaidun pelaku kepada yang pukul tu lah. Amron ialah maf'ulun bihi, sesuatu yang diperlakukan perbuatan ke atas dia. Okay, maksudnya mangsa keadaan, mangsa dalam jumlah ni lah. Okay, itu maksudnya maf'ulun bihi. Bab maf'ulun bihi ini ialah bab pada maf'ulun bihi. Wal ismun mansubu, dia ialah isim mansub, alladhi yang yaqa'u berlaku bihi dengannya, ya isim tersebut, al-fi'lu fa'al. Okay, jadinya jatuh bihi dengannya isim tu oleh fa'al. Okay, maksudnya perbuatan tu dikenakan ke atas dia. Alright. Nahu contoh, darabtu telah pukul aku Zaidan akan Zaid. Okay, wa rakibtu telah menunggak oleh daku al-farasa akan kuda. Jadi Zaid ialah isim yang jatuh perbuatan ke atas dia. Okay, berlaku bihi dengannya perbuatan. Sama juga dengan al-farasa. Wa huwa qismani, dan maf'ulun bihi ada dua bahagian, zahirun wa mudmarun. Zahir dengan dhamir. Fa zahiru, maka zahir, ma taqaddama dzikruhu, seperti mana contoh yang lalu, yang telah lalu, zikruhu penyebutannya, hu kembali pada ma. Okay, jadi apakah ma taqaddama ni, iaitu contoh dia rakib, darabtu Zaidan dengan rakibtu farasa. Jadi kedua contoh ni untuk zahir. Okay, adapun kalau mudmar qismani ada dua bahagian, muttasil dengan munfasil. Muttasil dengan maksud bersambung. Okay, munfasil maksudnya terpisah. Alright, fal muttasilu, jadi dhamir yang muttasil isna asyara, ada 12, iaitu darabani. Ni mewakili ana. Okay, darabana nahnu, darabaka anta, darabaki anti, kuma boleh antuma lelaki dan perempuan, kum antum, darabakunna antunna, darabahu ganti pada waw, bukan ganti, maksudnya refer kepada huwa,
Dorobaha ha refer kepada hiya. Dorobahuma dia refer kepada huma, perempuan dan lelaki. Okay. Him dorobahum refer kepada hum. Wa dorobahunna untuk wanita hunna. Okay. Jadi ini kategori muttasil. Kemudian wal munfasil ialah munfasil isna asyara, ada 12 juga. Iyaya refer kepada ana, iyana refer nahnu, ka anta, iyaki anti, iyakuma antuma, kedua-dua perempuan dan lelaki, iyakum antum, iyakunna antunna, iyahu huwa, iyaha hiya, iyahuma kedua-duanya lelaki dan perempuan huma, wa iyahum refer kepada hum, wa iyahunna hunna. Habis. Jadi macam mana kita nak i'rab contoh-contoh tersebut? Okay, senang je. Jadi saya rasa ramai yang sudah tahu. In case kalau yang masih baru belajar kan. Okay, darabtu. Alright, so i'rab macam biasa. Darab fa'al ماضي مبني على فتح مقدر وسكن لاتصاله بضمير رفع متحرك تو ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل زيدا kita i'rab maf'ulun bihi. Okay, lepas tu hukum dia mansubun wa alamatu nasbihi fathatu. Sebab apa fathah? Li'annahu ismun mufradun, isim mufrad. Okay. Lepas tu sama juga rakib tu farasa. Alright. Kemudian kalau kita nak i'rab yang isim dhamir, darabani. Okay, in case lah ada yang tertanya-tanya, kenapa ada nun? Apakah ini? Okay, jadi nun ialah daraba, i'rab macam biasa, fa'il madhi mabni ala fathi, lepas tu fa'il tu huwa dhamir mustatir, jawaza mabni ala fathi fi mahalli marfu' fa'il nun. Okay, kita nak i'rab macam mana? Daraba ni. Jadi daraba kita i'rab macam biasa, cumanya nun ni function dia ialah untuk, dia kata nunu wiqayati, dengan maksud wiqayah, dengan maksudnya perlindungan. Maksudnya function nun ni ialah kalau kita nak i'rab kan, nunul wiqayati la mahalla laha min al-i'rab, dia tak ada mahal pun. Okay, cumanya dia berfungsi sebagai wiqayah, melindungi daraba ni daripada berlakunya baris kasrah. Maksudnya daraba kan nak kekalkan baris fathah mabni fa'il madhi ni. Okay, jadi nak elakkan daripada ba ni berbaris kasrah, jadi diletakkan nun wiqayah sebagai perlindungan untuk mengelak dia daripada berbaris kasrah. Sebab selepas dia ya sukun kan. Alright, so kemudian jadi yang maf'ul bihi nya ialah ya. Okay, maf'ul bihi jadi kita i'rab ya dhamirun, saya tulis kat sini lah, dhamirun muttasilun, ataupun kita i'rab penuh lah. Okay, dhamir barizun. Kenapa baris? Sebab dia nyata dalam tulisan. Lepas tu muttasilun. Kenapa muttasil? Sebab dia bersama dengan fa'il. Okay, lepas tu mabniyun ala apa? Ya sukun. Lepas tu fi mahalli nasab maf'ulun bihi. Sama juga dengan yang seterusnya. Okay, lepas tu yang ni pula sama juga. Contoh daraba Zaidun iya ya. Jadi yang sebenarnya ialah
domain yang sebenarnya ya ni sahaja. Cumanya ya ni ialah function untuk membolehkan dia untuk duduk bersendirian, bercerai daripada daripada bersambung lah. Okay, jadi yang Arab dia sama juga macam ni, cumanya kita Arab ya dhamirun barizun lah, munfasil. Okay, kita sebut mutasil sebab dia tak bersambung dengan mana-mana kan. Okay, lepas tu mabni ala apa, ya kat sini fathah, lepas tu fi mahalli nasab maf'ulun bihi. Okay, so setakat tu saja. Aku lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.